Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So ini dia iPhone XS Max yang dilancarkan pada tahun 2018. Dan masa tu XS Max adalah the best iPhone dan dah perbaiki masalah yang berlaku pada iPhone X, macam isu dekat OLED screen dia ada line hijau and overheat, ketahanan bateri pun lemah. Tapi untuk XS Max ni especially, memang Apple dah perbaiki masalah tu semua. Ketahanan bateri yang lebih bagus, OLED screen yang setakat ni tak ada banyak isu yang kita dengar, dan juga kurang ada overheat untuk XS Max ni actually. So untuk video kali ni aku nak kongsikan serba sedikit ulasan aku tentang XS Max untuk korang mesti dia dapatkan pada tahun ni ataupun tahun 2023. Dengan harga sekarang ni boleh dapat sekitar 1000 ke 1200 ringgit saja yang terpakai, bukannya yang baru. Yang pertama sekali, rekaan untuk iPhone XS Max ni memang amat sinonim je macam iPhone X. Basically dia memang sama je, cuma saiz untuk XS Max ni lebih besar dan dia masih menggunakan material stainless steel, back glass. So ada pilihan warna baru tau untuk XS Max, iaitu warna gold yang aku rasa nampak lebih premium daripada warna hitam ataupun mungkin warna putih tu pun okey juga sebenarnya. So kalau korang yang prefer warna very simple, hitam atau putih, tapi warna yang lebih outstanding, lebih jelas dia punya rupa tu, memang warna gold adalah pilihan yang terbaik lah. Dan bagi aku, rekaan untuk XS Max ni memang masih relevan untuk korang nak gunakan pada tahun ni, sebab dia quite similar je macam rekaan yang masih Apple gunakan sekarang ni. Cuma texture untuk back glass pada XS Max ni adalah jenis glossy, bukannya matte finish macam iPhone yang baru sekarang ni. Bila dah gunakan smartphone ni tanpa separuh casing, aku masih rasa lah smartphone ni kukuh, cuma dia mungkin kurang sikit feels dia kalau nak bandingkan dengan smartphone yang jenis berkotak. Aku rasa lebih solid lah, tapi still ada premium looks. Dan bagi aku, rekaan untuk XS Max ni very simple dan juga minimalis. Cuma bila aku dah biasa tengok kedudukan logo untuk iPhone yang terbaru sekarang ni center kat bahagian tengah, bila tengok balik logo untuk XS Max ni macam tak center pula kan, sebab dia dekat dengan bahagian kamera. Bila tengok rekaan kamera iPhone XS Max pada tahun ni memang rasa kecil gila kot. Tak sangka yang ini adalah rekaan yang menjadi fenomena masa tahun 2017 sampai 2018. So memang ramai pengeluar smartphone yang tiru rekaan lebih kurang macam iPhone XS Max punya kamera. Dan the next thing is, smartphone ni ada IP68 water and dust resistant. Sebagai phone premium flagship pada Apple, yes, benda tu memang munasabah lah. Cuma dengan status dia sebagai iPhone yang dah berusia lebih 4 tahun, mungkin juga benda tu dah tak valid dah. Sebab kita tahu yang pengguna ni kadang-kadang terjatuh ke masuk air, dah tukar bateri ke ataupun sebagainya. Lagi-lagi kalau dah melibatkan pernah tukar skrin ataupun repair motherboard. So mungkin juga kalau korang repair sendiri ataupun dah pernah repair dekat kedai selain pada Apple atau service provider, mungkin juga dah tak valid dah untuk IP rating iPhone XS Max ni. So memang ada risiko besar kalau korang saja-saja bawa masuk dalam air untuk shoot video ataupun ambil gambar. So aku rasa just elakkanlah untuk buat benda tu kalau korang beli iPhone yang terpakai, terutamanya smartphone macam XS Max ni yang dah berusia lebih 4 tahun sebenarnya. Seterusnya, pada bahagian skrin untuk iPhone XS Max menggunakan panel jenis Super Retina OLED dan saiz 65 inci. So dia kecil sikit je berbanding dengan iPhone yang versi Max sekarang ni, iaitu 67 inci. Dan bagi aku, dia punya color display dah good enough sebagai skrin OLED, dan setakat ni tak banyak isu yang kita dengar tentang OLED panel yang digunakan pada XS Max berbanding dengan model lain yang kita dengar sekarang ni pasal iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max, ataupun masa isu iPhone X dulu skrin jadi hijau dan sebagainya. So aku rasa XS Max untuk dia punya bahagian OLED display dia memang boleh digunakan untuk long term usage, tapi bergantung pada cara penggunaan korang juga. So kalau kerap jatuh ke masuk air dan sebagainya, still boleh rosak juga. Dan pastikan kalau korang nak repair dekat kedai luar dan sebagainya, jangan gunakan skrin yang copy ataupun yang grade. Gunakanlah skrin yang original untuk pastikan tak ada isu tentang touch, tentang dia punya color display dan sebagainya. Sebab memang beza gila kot antara skrin yang original dan juga skrin yang tidak original. Walaupun aku boleh puji lah kualiti OLED dan juga dia punya color display tu memang nice gila, cuma kekurangan dia bila korang gunakan dekat outdoor ataupun ada situasi cahaya matahari yang terang gila, dia punya kecerahan tu limit sehingga 660 nits of brightness saja. So memang gelap jugalah. Memang struggle gila untuk nak tengok display dia masa kalau korang nak gunakan dekat outdoor, lagi-lagi kalau cahaya matahari yang memang memancar kan. So aku struggle sikit lah kat situ. Aku nak kena cari kawasan yang tertutup sikit ataupun dalam kereta, baru aku boleh nampak apa yang dipaparkan dekat bahagian skrin. So itu adalah antara limitation yang korang nak kena tahu untuk skrin OLED pada XS Max, iaitu 660 nits saja dia punya kecerahan, bukannya
800 ataupun 1000. Rekaan skrin untuk iPhone XS Max ni bagi aku masih relevan lah, memandangkan Apple masih kekalkan notch pada iPhone terbaru diorang, iaitu iPhone 14 dan juga 14 Plus. So that's why aku merasakan yang walaupun korang gunakan XS Max pada tahun ni, tapi dia still nampak iPhone yang tak lama sangat tau. Dia still nampak iPhone yang latest jugalah. Even 13 series pun masih dengan notch. Dan aku rasa yang kurang dia hanyalah dia punya refresh rate saja, sebab untuk XS Max ni hanya menggunakan 60Hz, bukannya promotion 120Hz. So kalau korang yang memang concern bab motion yang smooth, aku rasa mungkin korang akan turn off sikit lah kalau korang daripada 120Hz bertukar kepada 60Hz. Kalau korang memang tak kisah pasal 60Hz, memang ini bukan isu yang besar. Macam aku dah biasa dengan promotion 120Hz pada iPhone 13 Pro Max dan juga 14 Pro Max. Bila gunakan XS Max ni, aku rasa memang jauh beza gila. Aku rasa macam tak boleh nak buat comeback lah untuk 60Hz ni. Tapi secara peribadi aku merasakan dengan harga terpakai sekitar RM1,000, benda tu masih relevan jugalah untuk iPhone yang berusia lebih 4 tahun dah kan. So untuk orang yang tak kisah, benda tu bukannya big deal pun, dan aku rasa boleh compromise lah dengan harga dan juga screen OLED dia yang masih perform lagi. Nice color, cuma kekurangan dia dari segi refresh rate dan juga kecerahan dia ada limitation untuk korang gunakan dekat situasi outdoor. Seterusnya cakap pasal prestasi, iPhone XS Max menggunakan chip A12 Bionic, dan masa tahun tu memang dia adalah the best chip untuk smartphone dan maintain lah lebih kurang dalam 2 tahun macam tu, antara yang terbaik untuk chip yang digunakan pada smartphone. Dan masa sekarang ni, bila aku dah cuba sendiri untuk main game dan gunakan macam biasa, yes, aku rasa performance dia still good but not the best lah. Kalau kita nak bandingkan dengan smartphone sekarang ni, memang banyak lagi lebih bagus walaupun ia adalah mid-range Android. Aku rasa korang boleh gunakan smartphone ni as a social media smartphone and light gaming. Tapi memang tak sesuai, dan juga aku tak recommend untuk korang gunakan sebagai heavy gaming punya smartphone. Dan bila aku dah gunakan smartphone ni, memang terasa jugalah hiccup dia untuk aku nak tukar-tukar aplikasi ataupun masuk keluar aplikasi yang biasanya aku gunakan, macam Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Sebab aku rasa performance dia okey je. Cuma kadang-kadang tu rasa hiccup normal lah pada smartphone yang dah berusia lebih 4 tahun tapi still korang nak gunakan pada tahun ni. Dengan iOS 16 tu aku rasa dia macam agak heavy sikit lah untuk dia punya background task ataupun untuk dia punya smoothness tu nak run dengan lebih lancar. Dengan dia punya 60Hz lagi, membuatkan kita rasa macam slow sikit performance dia berbanding dengan iPhone yang kita gunakan sekarang ni. Memang rasa lancar gila, chip yang terbaru dan juga refresh rate tinggi kan. So that's why banyak perkara yang mempengaruhi untuk prestasi pada sebuah smartphone tu. Satu perkara lagi, panas ke main game dekat XS Max ni? Yes, memang panas. Walaupun aku main game dalam 2 saja ml, tapi aku dah merasakan yang panas dia more than 40 degree. So mencecah 45, 50 tu normal lah untuk game yang lebih 1 jam. So that's why aku tak recommend untuk korang gunakan smartphone ni sebagai gaming phone. Dia lebih kepada social media punya smartphone. Sebab aku rasa yang this is a very basic iPhone untuk korang nak gunakan pada tahun ni. Kalau nak compare masa tahun dilancarkan, masa tu memang powerful lah smartphone ni kan. Tapi sekarang ni memang very basic lah bagi aku untuk specs dan juga kebolehan dia. Sebenarnya iPhone XS series pada tahun 2018 ni memang banyak selesaikan isu yang dihadapi oleh iPhone yang sebelumnya. So antara isu yang paling besar sekali orang persoalkan adalah kenapa ketahanan bateri untuk iPhone X dan juga iPhone 8 Plus masih tidaklah sebagus macam ketahanan bateri untuk phone Android. Tapi lepas je iPhone XS series ni dilancarkan, masa tu bateri untuk iPhone memang dah power gila kot. Dah level-level macam phone Android, walaupun dia punya kapasiti tidaklah sebesar macam phone Android. Tapi dia still memberikan ketahanan yang baik gila kot untuk sebuah iPhone masa tahun 2018. So walaupun smartphone ni hanya menggunakan 3174 mAh saja dengan fast charge 15 watt, aku tak pasti itu fast charge ke. Aku rasa macam charging yang biasa je kot 15 watt tu kan. Tapi masa tahun 2018 mungkin 15 watt tu adalah fast charging lah. Tapi sekarang ni aku tak consider dia sebagai fast charging. Dia macam normal charging je sebenarnya untuk 15 watt. Unless kalau dia menggunakan 18 ataupun 20 watt and above, itu aku boleh consider sebagai fast charging lah untuk tahun ni. So menyokong juga wireless charging dan ada NFC untuk korang nak gunakan Apple Pay. So untuk bateri dia kalau tahun ni memang aku rasa kurang gila lah kot. Kalau nak bandingkan dengan iPhone yang terbaru sekarang ni memang jauh lebih bagus. So ketahanan bateri dia bila kita gunakan paling minimum aku nak kena charge sehari 2 ke 3 kali untuk XS Max, memandangkan dia menggunakan iOS 16 yang terbaru. Chip yang dah berusia lebih 4 tahun ni, so benda tu munasabah jugalah. Tapi ketahanan bateri dia tidaklah seteruk macam iPhone X ataupun iPhone 8 Plus, at least better than that. So that's why untuk main game pun dalam masa 1 jam tu just drop dalam 30 to 40% saja. Dia just biasa-biasa je bagi aku. Untuk korang nak gunakan sebagai social media saja, at least sehari tu 2 kali charge memang normal lah. Lagi-lagi kalau korang tengok video ataupun Netflix,
memang kena banyak kali lagi untuk korang nak charge smartphone ni. Perkara yang terakhir aku nak ulas tentang iPhone XS Max adalah tentang kamera dia. So kita tahu yang XS Max ni dah usia 4 tahun lebih, dan masa tahun tu memang fenomena gila lah rekaan untuk iPhone XS Max punya kamera. Tapi tahun ni kita nampak macam, lagi-lagi kalau nak bandingkan dengan iPhone 14 Pro Max, jauh gila kot saiz kamera dia. Aku rasa 5 ke 6 kali ganda besar daripada saiz kamera untuk XS Max. Untuk kamera yang digunakan pada XS Max adalah dual kamera 12 megapixel, telefoto dan juga wide yang mampu merakam video sehingga 4K 60fps, ada OIS juga. Selfie kamera dia hanyalah 7 megapixel saja dengan rakaman video 1080p 60fps. So bagi aku, videografi yes relevan lagi dengan kualiti dia dan juga ada OIS 4K lagi. Cuma untuk fungsi kamera dia memang banyak kekurangan kat sini, iaitu tak ada ultra wide dan juga tak ada fungsi night mode, hanyalah basic kamera saja. So aku rasa untuk mobilografer ataupun OOT yang suka gunakan kamera ultra wide memang tak sesuai gunakan XS Max, unless kalau korang just nak rakam video TikTok ataupun IG Reels, memang XS Max masih okey lagi. Cuma itulah tak ada ultra wide dan juga night mode. Dan bagi aku kualiti dia not bad untuk phone yang dah berusia 4 tahun lebih dah kan. Sebab aku dah try sendiri untuk kebolehan kamera dia, bagi aku walaupun dia tak ada night mode tapi dia still boleh capture kualiti gambar malam yang bagus juga untuk sebuah smartphone yang tak ada fungsi night mode. So dia punya color accurate itu aku memang boleh puji. Kalau ada pencahayaan yang bagus tu memang dia still boleh capture gambar malam yang baik jugalah. Cuma tidaklah sebagus macam phone yang ada night mode. Dan kamera dia takkan cerah. Kalau gambar yang memang dah sedia gelap tu, dia akan macam tu je gambar dia kan. And untuk gambar portrait dia bagi aku memang still struggle untuk edge detection walaupun ada iOS update yang terbaru. And untuk gambar biasa dia still macam typical iPhone yang dulu-dulu. Nampak dynamic range untuk kamera iPhone XS Max ni agak struggle jugalah untuk dia cerahkan sikit suasana tu dan juga sharpkan skin tone ataupun texture yang ada pada gambar tu sendiri. So aku rasa untuk korang nak ambil gambar biasa-biasa, rakam video 4K, still boleh gunakan XS Max, cuma tak boleh nak letak expectation yang tinggi lah. Kalau nak bandingkan dengan smartphone yang terbaru sekarang ni, memang jauh beza gila kot fungsi kamera dan juga kualiti gambar tu kan. Konklusinya, siapakah sebenarnya sesuai untuk menggunakan iPhone XS Max pada tahun 2023? Bagi aku dia lebih sesuai untuk pengguna yang memang mencari sebuah iPhone dengan bajet sekitar RM1,000 tapi tak kisah pun pasal fungsi kamera ultra wide, night mode ataupun skrin dengan refresh rate yang tinggi. Just asalkan dia punya prestasi masih okey, bajet tu kena dengan diorang, itulah yang sesuai untuk dapatkan XS Max yang terpakai sekarang ni, bukannya yang baru dah. Tapi bagi korang yang ada option lain, aku rasa better go for phone Android. Dengan harga RM1,000 dah dapat banyak gila specs yang memang berlimpah ruah, specs untuk kamera yang besar-besar, screen OLED, ada refresh rate yang tinggi, and bateri pun yang cukup besar dengan fast charging lagi. So depends pada korang punya taste dan juga korang punya minat sendiri. So kalau korang rasa yang iPhone adalah pilihan korang untuk yang terpakai dengan bajet sekitar RM1,000, this is one of the best. Dan mungkin kalau korang nak lebih better sikit, korang just tambah sikit lagi untuk dapatkan 11 Pro Max. Ada segala fungsi kamera yang korang mahukan, iaitu ultra wide, night mode dan juga bateri lebih besar. Tapi yang ni dia just a very basic iPhone untuk korang nak gunakan pada tahun ni. Mungkin dulu dia adalah king tapi sekarang ni bukan lagi. Aku rasa itulah antara jawapan yang aku boleh jelaskan pada korang semua siapakah yang sesuai sebenarnya. So ini antara iPhone dengan bajet sekitar RM1,000 yang memang aku rasa in terms of dia punya prestasi, screen OLED dia dan juga design relevan, cuma kurang relevan dari segi kamera dia, fast charging dan juga mungkin dia punya prestasi tu ada overheat sikit lah kalau korang memang kau-kau lenjan smartphone ni. By the way, video kali ni ditaja oleh ComAsia. So kalau korang nak dapatkan smartphone terpakai macam iPhone ataupun Samsung, korang just check it out saja dekat website ComAsia. Kat situ korang boleh dapatkan smartphone terpakai dengan kualiti yang bagi aku terbaik. Aku memang highly recommend. So pelbagai jenis pilihan model smartphone, storan dan juga condition untuk korang pilih berdasarkan bajet korang sendiri. Dan memang ComAsia bagi warranty 1 bulan. Korang juga boleh tambah warranty 6 ke 12 bulan ikut bajet korang sendirilah. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku mengenai iPhone XS Max. Macam biasa, untuk korang nak dapatkan smartphone ni, boleh check it out, link pembelian semua dekat bahagian description, okay? Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. iPhone XS Max. Solid lagi ya.